Pengenalan tentang cabaran insan sejahtera terhadap masyarakat di Malaysia. Kajian ini memiliki tujuan untuk merenung dan mengkaji cabaran yang memberi kesan kepada kesejahteraan individu dan masyarakat di Malaysia. Terinspirasi oleh falsafah ilmu dalam pendidikan Islam dan cabarannya di Malaysia, karya Muhammad Khalid. Kajian ini menyelami kedalaman peranan sains dalam membentuk identiti dan tamadun negara. Selain menyentuh aspek fardu ain dan fardu kifayah, fokusnya terhadap bagaimana ilmu ini dapat menangani cabaran kompleks sosial dan ekonomi di Malaysia. Pemahaman pandangan Muhammad Khalid menjadi dasar untuk menilai kesepaduan nilai-nilai Islam dalam ilmu kifayah dengan tujuan membentuk individu yang tidak hanya cerdas akademik tetapi juga memiliki integriti, akhlak dan sosial. Dalam konteks pendidikan Malaysia, kajian ini menelusuri sejauh mana sistem pendidikan mencerminkan pembahagian ilmu dalam Islam, terutama fardu ain dan fardu kifayah. Pertanyaan mengenai akses dan peluang yang setara bagi setiap lapisan masyarakat menjadi sorotan bersama untuk memperkuat integrasi nilai-nilai fardu seperti akidah, syariat, ibadah dan akhlak dalam kurikulum. Kajian ini juga menyoroti peranannya dalam mencapai pembangunan ekonomi inklusif dan menciptakan masyarakat yang adil melalui pendekatan saintifik. Pentingnya memahami dan mengaplikasikan ilmu di sini bukan hanya sebagai usaha teori tetapi sebagai usaha praktikal untuk membentuk kehidupan yang lebih baik dan bersepadu untuk individu dan masyarakat. Dengan mengadopsi pandangan holistik, kajian ini mencerminkan kepentingan dalam menghadapi cabaran kompleks yang dihadapi oleh individu dalam konteks masyarakat dinamik. Assalamualaikum. Permasalahan kajian dan cabaran insan sejahtera terhadap masyarakat di Malaysia. Pertama, kemiskinan dan kesejahterahan sosial. Kesannya terhadap akses kepada pendidikan, perumahan dan perkhidmatan kesihatan. Kedua, pendidikan. Faktor utama yang mempengaruhi akses kualiti ialah golongan yang kurang berkemampuan. Ketiga, kesihatan mental dan emosi. Penyelidikan tentang khidmat kesihatan mental yang disediakan dan perlu dipenambahbaikkan. Keempat, pekerjaan dan ekonomi. Cabaran dalam memperkasa ekonomi masyarakat tempat tanda keusahawan. Kelima, isu alam sekitar, tahap kesedaran dan pelaksanaan amalan lestari di kalangan masyarakat. Keenam, kebebasan dan hak asasi manusia. Isu-isu yang didiskriminasi, intoleransi dan keadilan sosial yang perlu kita diketengahkan. Kajian ini bertujuan mengupas persoalan-persoalan yang mempengaruhi pembentukan masyarakat sejahtera di Malaysia dengan fokus pada kepelbagaian etnik, budaya dan cabaran moden. Kesannya dapat memberikan wawasan mendalam terhadap elemen-elemen penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia, memandang kepada sasaran negara dan cabaran yang dihadapi. Ketidaksetaraan dalam akses dan peluang pendidikan di Malaysia menuntut perhatian terhadap cabaran geografi, ekonomi, kualiti pendidikan latar belakang sosioekonomi, kesamarataan peluang kejayaan dan sistem penilaian penyelidikan menyeluruh diharapkan memberikan pemahaman komprehensif untuk merumuskan cadangan peningkatan dan merapatkan jurang ketidaksetaraan dalam pendidikan di Malaysia. Kajian yang menyeluruh mengenai tujuan mengupas persoalan-persoalan yang mempengaruhi pembentukan masyarakat sejahtera di Malaysia dengan fokus pada kepelbagaian etnik, budaya dan cabaran moden. Kesannya dapat memberikan wawasan mendalam terhadap elemen-elemen penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia, memandang kepada sasaran negara dan cabaran yang dihadapi. Ketidaksetaraan dalam akses dan peluang pendidikan di Malaysia menuntut perhatian terhadap cabaran geografi, ekonomi, kualiti pendidikan latar belakang sosioekonomi, kesamarataan peluang kejayaan dan sistem penilaian penyelidikan menyeluruh diharapkan memberikan pemahaman komprehensif untuk merumuskan cadangan peningkatan dan merapatkan jurang ketidaksetaraan dalam pendidikan di Malaysia. Kajian yang menyeluruh mengenai jurang ekonomi di Malaysia memberikan pemahaman yang mendalam tentang impaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Perbincangan mengenai pelbagai aspek termasuk akses kepada pendidikan dan kesihatan memainkan peranan penting dalam merumuskan strategi pemulihan yang efektif. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan peluang pekerjaan dan pemerkasaan usahawan kecil dapat menjadi landasan untuk mengurangkan ketidaksetaraan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil. Selain itu, fokus pada
polisi ekonomi, pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan serta sokongan kepada sektor-sektor yang memberi impak positif boleh membentuk dasar untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kajian kesihatan dan kesejahteraan masyarakat di Malaysia perlu menggali ketidaksetaraan dalam akses kepada perkhidmatan kesihatan, meneliti dampaknya terhadap isu-isu kesihatan terutama mental dan merinci langkah-langkah konkret untuk meningkatkan sistem penjagaan kesihatan serta mengurangkan ketidaksetaraan dalam isu-isu kesihatan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahira binti Kamarul Zaman. Saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama adalah mengkaji cabaran insan sejahtera terhadap semua aspek kehidupan masyarakat terkini, iaitu melalui keupayaan mental dan pemahaman terhadap kehidupan sebagai aspek kesesuaian individu dalam menghadapi cabaran. Ia juga mempengaruhi dari 3 aspek 3K, iaitu keupayaan, kebolehan dan kemahiran, di mana ia tertumpu kepada kebolehan dan kemahiran khususnya dalam menyelesaikan masalah dan mencari penyelesaian. Objektif yang kedua ialah mengkaji cabaran-cabaran dalam sistem pendidikan Malaysia, meneliti kurangnya akses dan kualiti pendidikan di Malaysia, dan ia mengkaji kategori-kategori cabaran terhadap kewangan, prasarana fizikal, penguasaan, kemudahan, tempat tinggal dan keselamatan. Akhir sekali, menganalisis kesesuaian seseorang insan untuk menghadapi cabaran menjadi insan sejahtera, iaitu menilai kontribusi setiap individu dalam mencapai kesejahteraan di Malaysia. Penting untuk diingatkan bahawa setiap individu unik, komunikasi faktor-faktor dari berpelbagai variasi membentuk keagamaan dalam mencapai kesejahteraan. Ikhlas dari saya bahawa penekanan pada aspek-aspek ini adalah memberi wawasan yang lebih mendalam tentang cabaran-cabaran insan sejahtera di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Anissa. Saya akan bentangkan bahagian ini iaitu suratan kajian. Yang pertama, sebagai masyarakat harmoni, hebat dan sejahtera, taraf pendidikan amatlah main peranan bagi mengekalkan intelek anak-anak Malaysia. Pendidikan sama rata amat penting, terutamanya anak luar bandar, pedalaman serta anak orang asli. Selagi mana ia kerakyatan Malaysia, mereka berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik dan sama rata. Bagaimanapun, Perdana Menteri kita amatlah menitik beratkan tentang pembelajaran dan mempunyai alternatif untuk anak-anak pedalaman yang suka mendapatkan ilmu atas berbagai faktor. Sebagai contoh, Perdana Menteri kita telah menghantar guru-guru untuk mendidik anak orang asli dengan lebih mendalam lagi. Selain itu juga, Kementerian Pelajaran Malaysia juga menyediakan asrama keutamaan kepada yang kurang kemampuan dan jauh dari sekolah tersebut. Macam susah tak ada kenderaan nak pergi ke sekolah. Alternatif ini memberi impak yang baik dan positif. Sebagaimana kita lihat sekarang ini, anak-anak yang dibantu ini mampu bertanding seiring arus pemodenan sekarang ini. Yang kedua, saya akan sebutkan tentang jurang ekonomi. Seperti yang kita lihat sekarang ni, ada B40, M40 dan T20. B40 merangkumi pendapatan rendah, M40, M20 merangkumi pendapatan sederhana atau tengah-tengah, dan akhirnya T20 merangkumi pendapatan yang tinggi. Terdapat jurang pendapatan ekonomi pada masyarakat kini. Akan tetapi, PM telah memberi sedikit sebanyak bantuan yang sama rata untuk masyarakat Malaysia, seperti menu Rahmah, iaitu menu bersifat seimbang dengan harga yang murah, iaitu RM5. Jualan rahmah itu, selain itu, jualan rahmah iaitu barang basah dan kering dengan kadar harga yang berpatutan. Dengan cara ini dapat membantu sedikit sebanyak pembelajaran harian untuk semua kategori, tidak kira kaya atau miskin. Ini kerana walaupun berbeza pendapatan setiap masyarakat, masih tidak mampu dengan kenaikan inflasi dunia. Selain bantuan-bantuan makanan, Malaysia juga mengadakan pelbagai alternatif lain yang dapat mengurangkan masalah kewangan yang meninggi.
Terkini juga kelonggaran pengeluaran KWSP semasa COVID-19 juga membantu sedikit sebanyak kepada rakyat untuk meneruskan kehidupan atau melaksanaikan hutang-hutang yang tertangguh seperti hutang kereta, hutang rumah dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah kesihatan Malaysia, masyarakat sejagat Malaysia ini amatlah penting. Kesihatan amatlah penting untuk melahirkan masyarakat sejahtera pada zaman moden ini. Pelbagai alternatif, klinik dan hospital ada kan bagi menggalakkan masyarakat untuk memahami kesihatan sendiri dan rajin membuat pemeriksaan secara berkala. Setiap perkampungan pedalaman mempunyai klinik desa yang disediakan dan hampir setiap daerah mempunyai hospital besar. Walau bagaimanapun, klinik kesihatan juga mengadakan beberapa hari untuk di kawasan pedalaman. Pedalaman yang tertentu bagi mengedar ubat-ubatan atau pemeriksaan kesihatan. Kesihatan rakyat amat penting kerana apabila masyarakatnya sihat dan dapat memajukan negara Malaysia dengan hebat. Terima kasih Nisa untuk penerangan surutan kajian. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Rachel Damia binti Raiman dan saya akan mengulaskan tentang dapatan kajian yang telah dilakukan, iaitu cabaran insan sejahtera terhadap masyarakat di Malaysia. Terdapat beberapa kajian yang membincangkan isu ini, termasuk kajian mengenai pembangunan modal insan, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualiti perkhidmatan. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa pembangunan ilmu, akhlak dan nilai-nilai sosial adalah asas pencapaian kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat di Malaysia. Selain itu juga, terdapat penekanan pada aspek pembangunan diri yang menjadi asas pencapaian kesejahteraan dan kedamaian melalui konsep pembangunan modal insan. Pembangunan modal insan di Malaysia merupakan teras utama untuk membentuk masyarakat yang celik minda serta boleh bersaing seiring dengan matlamat pembangunan negara. Tetapi, usaha pembangunan modal insan ini menghadapi cabaran iaitu program pembangunan modal insan PMI masih kurang kajian empirikalnya untuk dilaksanakan di institusi seperti JAKIM. Di samping itu, Malaysia juga masih menghadapi cabaran kemiskinan yang signifikan, iaitu lebih kurang 20% rakyat Malaysia masih berada dalam kategori kemiskinan. Namun, Malaysia telah berjaya mengurangkan kemiskinan ekstrim ini dan telah menggalakkan kemajuan sejahtera yang diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Sebagai contoh yang boleh dilihat, Kerajaan Malaysia telah berusaha iaitu memberikan bantuan dan sumbangan kepada rakyatnya yang fakir miskin untuk mengurangi kemiskinan serta Kerajaan Malaysia telah mendukung masyarakat yang fakir miskin. Selain itu, modal insan yang berkualiti dan seimbang adalah penting dalam membentuk masyarakat yang celik mindanya dan berdaya saing serta harmoni. Pembangunan modal insan ini merangkumi aspek pengalaman, pendidikan, latihan dan kesihatan dan juga merupakan pelaburan yang penting bagi memajukan masyarakat dan juga mengurangkan jurang sosial. Dari sini, kita boleh lihat bahawa pembangunan modal insan adalah kunci dalam mencapai kesejahteraan dan juga kedamaian dalam masyarakat di Malaysia. Ia juga memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara secara menyeluruh. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Nisa untuk kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulannya, kita boleh lihat bahawa setiap faktor atau elemen tersebut memberikan kesan positif terhadap rakyat Malaysia seperti faktor kesihatan, kewangan dan juga pendidikan yang telah dibincangkan. Sekiranya kita masyarakat tidak mengambil endah hal seperti ini, ia akan memberikan impak negatif seperti kemiskinan yang akan tinggi,
atau anak-anak tidak akan dapat pendidikan yang baik dan sempurna. Dengan adanya elemen-elemen seperti itu, ia akan dapat membangunkan sebuah negara yang berprestij tinggi di mata dunia. Serta Malaysia akan terus maju seperti negara hebat di luar sana. Maka dengan itulah, bagi membina insan sejahtera memerlukan kerjasama sesama masyarakat sejagat.